tengoklah orang lain yang capai impian itu, bolehkah dia tolong kita, betul tak? Walaupun you ada satu impian, tapi you malu nak cakap tentang impian itu. Sebab you tak sure tau. So lama saya kejar impian itu tu, tak dapat tau. Betul ke lagi saya boleh ada impian itu? Semasa COVID kan, ramai orang sudah tak berani fikir tentang impiannya tau. Kenapa? Padahalnya dia tak boleh keluar. So impian dia sudah hilang. Kebanyakan yang datang di sini, saya percaya dalam 2 tahun ini mereka tidak berani berimpi lagi. Betul tak? Betul. Siapa rasa dia macam tu punya? Berani angkat tangan. Berani angkat tangan. Dahulunya saya ada satu impian, tapi kebelakangan ini saya rasa tak payahlah impian itu. Tak payahlah. Okey juga saya tak ada impian. Tak mati pun. Makan kurang sedikit loh. Rumah besar itu tak payahlah. Rumah sekarang pun okey loh. Kita kompromi betul, ada bahasa macam ni. Saya nak beritahu anda satu. Saya tak kira betapa kecewa you dalam saat ini, tapi saya percaya satu saja. Kalau you kerja setiap hari terhadap impian itu, satu hari nanti you akan tercapai. Betul tak? Walaupun sekarang you sangat kecewa dengan keadaan ini. Kenapa saya percaya begini? Saya sudah 20 tahun di Auckland. Yang bicara di depan ini, mereka cerita tentang berapa mewah mereka, network berapa besar mereka travel sini, mock check besar ini. Apa ditunjukkan adalah result mereka. Di belakang yang kita kerjasama itu, mereka tidak tunjuk kepada anda. Betul tak? Kalau mock check 100 juta, masalahnya 100 juta. Kalau mock checknya 1 miliar, masalah dia 1 miliar. Dia tidak ada peluang cerita kepada kita sebab kita cuma ada 2 hari di sini saja. Kalau kita ada peluang 1 hari lagi, 1 minggu lagi, panjang cerita kesusahan mereka. Tapi mereka pilih tidak cerita kesusahan. Mereka nak bagi harapan kepada orang yang datang ke sini. Betul tak? Saya percaya, tetapi susah pun anda kalau anda berani menjadi risk taker. Apa itu risk taker? Bahasa Indonesia apa? Orang yang ambil risiko. Ada orang dia banyak impian tau, tapi dia tak berani ambil risiko langsung tau. Apa itu tidak berani ambil risiko? Macam Pak Victor kan, income dia semasa dia sebagai engineer, dia sudah cakap kan, 70 juta rupiah sebulan tau. Dia sanggup resign tanpa tahu sendiri itu boleh buat MLM ke tak. Dia cakap tak boleh lah. Siapa di sini berani 70 juta salary setiap bulan itu sanggup resign? Saya pun tak berani. Saya kata dia itu bukan orang gila, dia orang bodoh tau. Dalam hati saya cakap dia orang bodoh. Ini apa ni teman-teman? Tapi yang paling teruk sekali, selepas resign, gaji 70,000 selama lebih kurang 6 tahun. Gaji dia sangat sedikit saja. Dia mengesah. Apa ni? Betul tak saya seorang yang boleh buat MLM? Selama 6-7 tahun lah saya rasa macam tu. Big betul. 7 bulan. Tapi income besar-besar punya, tahu apa? Yang betul-betul you boleh match dengan you punya salary punya. Ambil berapa tahun? 7 tahun selepas buat Auckland, income dia baru matching dengan 70 juta. Kalau anda kejar impian, itu bukan satu perjalanan 1 minggu, 1 bulan, 3 minggu. Adalah satu perjalanan yang panjang. So anda kena tanya anda sendiri, berbaluikah saya buat benda itu? Kalau tidak sure, tidak pasti ini adalah jalan yang betul, anda akan give up. Saya guarantee you akan give up. Tetapi kenapa dia tidak give up? Inilah, you imagine seorang engineer, ada keluarga kan, ada anak kan, dia buang kerja dia kan, isteri marah tak? Ibu bapa marah tak? Tapi kenapa dia masih percaya
Sebab dia percaya walaupun dia kerja sampai mati menjadi seorang engineer, saat dia resign saja, wang sudah jadi no, betul tak? Tapi di Elkon, walaupun sangat susah pun, selepas dia tak bekerja pun, dia masih ada income. Sebab Elkon guarantee passive income. Apa itu passive income? Iaitu you tidak kerja pun, duit pun ada. Nah, I nak anda fikir di sini, walaupun sini ada karyawan lah, orang yang buka apotek lah, orang yang buka printer punya company lah, tak doktor lah, tak lawyer lah. You stop saja, you ada income. Ada tak? So, berapa besar you punya income? Income itu adalah active income. Iaitu hari itu saya cerita dengan Pak Wan. Pak Wan seorang doktor yang sangat rajin loh. Setiap malam, kadang-kadang dia panggil saya pukul 11 malam tau. Berani dia panggil saya pukul 11 malam. Tak ada seorang yang berani panggil dia saya pukul 11 malam. Saya reply dia pukul 1 tau. Saya cakap, Pak Wan, apa ni sudah larut malam? Dia cakap, Miss Pang, saya masih ada patient lagi. Patient lagi pukul 11, apa patient tu? Saya cakap dengan Pak Wan, you begitu letih setiap hari. Satu hari nanti you jatuh, apa akan terjadi kepada you punya isteri dan anak? You ambil 100% punya masa bagi patient you. Adakah you fikir, apa kalau terjadi you jatuh tau, you sakit tau, apa terjadi kepada anak dan isteri you tau? Dia pun cakap, apa yang saya fikir, saya doktor ke saya akan jatuh tak? Macam tu kan? So anda sendiri mesti faham. Pertama sekali, kenapa anda mesti buat Elkon dulu? Itu persoalan yang pertama. Yang lain, caranya lah online ke offline ke mobile spa ke jual sprina itu tak penting. Yang paling penting, kenapa anda pilih Elkon dulu? Kalau anda nak part-time income, ada banyak cara, betul tak? Jadi Grab boleh tak? Grab driver okey kan? Tidur lewat-lewat okey kan? Nak suka kerja, tak suka kerja okey kan? Tapi bila stop Grab itu ada income tak? Tak ada. Tak ada income. Kenapa Elkon boleh janjikan passive income? Dengar di sini. Elkon boleh janjikan passive income kerana kita bisnes ini, kita gunakan masa orang lain untuk buat keuntungan kita sendiri. Boleh faham tak? Guna masa orang lain untuk dapat profit sendiri. Sekarang ini Zuliana dengan Pak Wik dekat sini kan, mereka ada buat sales. Tak ada buat sales pun, duduk di sana santai-santai. Santai saya dah buat apa-apa saja kan. Tapi di Malaysia, tim dia jalan. Kenapa tim dia jalan? Bukan dia sayang sangat dengan Pak Wik. Oh, Pak Wik sekarang tak ada duit. Oh, baik saya rajin lah untuk Pak Wik. Bukan. Sebab anak dia nak makan. Anak dia nak pergi sekolah. Dia kena bayar iuran dia di rumah dia. Dia kena buat. Dia buat itu untuk dia sendiri. Tetapi disebabkan Pak Wik adalah upline mereka, maka Pak Wik dapat bonus lah. So kalau hari ini you nak dapat passive income atau active income, you akan ada passive income kalau you ada team. Kalau you tak ada team, memang you buat active income saja. Ini boleh difaham tak? Ini sangat berlainan. Itulah sebabnya kenapa kita memerlukan seminar macam ini. Kalau jago jual produk, itu Wik cakap, orang Indonesia jual produk. Saya pun macam ni. Selut sampai macam dia. So pasal jual produk kan, dia memang okey-okey saja. Tapi kenapa dia masih berjaya? Sebab dia berjaya, dia bukan sehatkan orang, dia kayakan orang. Faham tak? Sekarang kita jago sehatkan orang, kita jago cantikkan orang, tapi kita bukan jago untuk kayakan orang. Saya nak beritahu anda satu. Kalau setiap hari you cerita produk, you setiap hari cerita testimoni, you dapat customer. Betul? Tapi setiap kali you cerita peluang, you cerita kenapa you join Elkon, you dapat team. Tahu bezanya tak? Siapa sebenarnya kalau 10 sharing itu, dia share produk saja. Makan bagus. Okey? Bagus. Jujur saja. Siapa 10 sharing itu, dia share 3 kali, dia share 5 kali peluang, 5 kali produk ni, setengah-setengah punya. Ada. Bagus. Ini adalah leader yang besar. Ini adalah leader yang saya janji, kali ini Rina mungkin bawa 6 orang, bukan kedua dia akan bawa 50 orang. Yes. Itu yang lain. Itu yang buat dia lain. Orang yang datang seorang ke meeting adalah pejuang.
Orang yang datang dengan tim. Nah, semua orang start dengan berjuang. Tidak apa. Tapi akhirnya kita nak munculkan, kita nak bimbingkan anda menjadi seorang leader. Sangat senang saja. Sama ada seorang leader ke bukan seorang leader, tapi anda tengok you director ke, you lead 650 ke, apa-apa tak payah tengok. You tengok belakang, ada berapa lagi orang ikut you. Kalau 10 orang ikut you, you ada leader untuk 10 orang. Faham tak? Itu sangat senang saja. Nah, hari ini kebanyakan orang ni mereka tidak berani mengejar impian dia. Kenapa tidak berani kejar impiannya? Sebenarnya sangat-sangat apa tu dikatakan senang saja faham. Faktor pertama orang tidak berani mengejar impian dia, dia takut kekalahan. Betul tak? Takut. Macam mana takut lah? Saya nak buat Elkan selepas bootcamp. Wah, saya tengok income 1 juta. Wah, Pak Hib dia income 1.7 miliar. Wah. Saya nak pergi buat figure. Tapi tengok telefon. Saya ingat ini tak mau ni lah. Jadi seorang saya bincang, dia pun tak mau. Ini seorang banyak duit loh. Kalau saya cerita dengan dia, mesti dia tak mau. Ini kawan saya, kalau saya cerita dengan dia, nanti saya panggil dia pun tak mau ambil telefon nanti dia. Hilang saya kawan dia. Baca, semua tak mau. Lepas tu dia panggil upline tau. Upline. Bukan saya tak mau. Semua kawan saya tak mau. Itu bukan salah saya. Satu medan tak ada orang mau duit tau. Betul ke? Betul ke satu medan tak ada orang mau duit? Apa yang salah? Dia filter tau. Dia filter kan. You kan selalu ada selfie kan? Betul tak? Lepas tu you filter kan? Apa you filter? Pitik-pitik hitam tu you filter kan? Itu rika-rika you filter kan? Bila dia baca itu kontak dia filter tau. Oh ini tak mau punya. Ini yang mau produk saja punya. Kalau cakap orang mesti dia tak beli produk dari saya lagi. Tak boleh loh. Banyak sangat filter. Kenapa you nak malu sharing Elkan? Saya nak bincang. Kenapa you nak malu sharing Elkan? Saya tak malu sharing Elkan. Setiap negara saya pergi, yang Malaysia pun, Terengganu pun, Kedah pun, Filipina pun, Thailand pun, Indonesia, Medan pun, saya tak malu share Elkan. Kenapa? Walaupun saya tak dapat diri langsung, saya jerit-jerit di atas pentas, saya tak malu tau. Kenapa saya tak malu sharing Elkan? Nak tahu tak? Kenapa setiap kali saya tengok leader punya muka, saya dapat moral juga. Kenapa? You tengok Pak Hi di sebelah Elkan boleh hantar anak sampai ke Jerman loh. Kenapa saya nak rasa malu? Kenapa? Sebab Elkan sanggup dia hantar anak ke Jerman tau, semasa COVID tau. Kenapa saya nak rasa malu? Susah tak nak cari impian? Susah nak kerja impian? Sangat susah. Sebenarnya bukan senang. Dari saat anda nak kerja impian, kesusahan datang. Saya tak mau cerita tentang buat Elkan itu senang-senang. Tak senang. Tetapi susah tak? You nak tahu kenapa susah tak? Sebab mereka susah itu mereka akan panggil saya. Semasa COVID, Pak Hi punya anak, tahun terakhir untuk masa dia. Sudah 7 tahun dia hantar duit. Tahun akhir COVID tau. COVID income mesti jatuh sikit, betul tak? Kalau dia tak hantar duit itu, habis semua 6 bulan itu, 6 tahun itu. Apa Pak Hi buat? COVID betul? Tak boleh keluar tak puasa, orang pun tak bagi puasa. Puasa nanti kena COVID no. Tak payahlah puasa. Apa dia buat? Dia pergi home party juga. Sampai sendiri kena COVID juga. Buat juga. Sebab anak di sana tak boleh pulang loh. Mati buat juga. Susah. Susah juga. Bukan senang. Tapi kena nangis Pak. Saya sangat susah loh. Saya ni kena COVID loh. Tak payah.
kejar impian saja. Kita buat untuk anak itu saja. Sebab dia ada satu impian yang sangat jelas. Pas, itu mana? Ibu Suwani mana? Ibu Suwani. Ibu Suwani senang tak? Hari itu saya interview dia. Ibu Suwani di Elka berapa tahun? 17 tahun. Tahun ke-15 dia buat anak COVID tau. Senang tak umur dia 67 tahun. COVID. Tak boleh keluar. Tapi perlukan duit. Apa dia buat? Dia curi-curi pergi kuasa. Kena COVID. Balik rumah tak berani keluar. Tak boleh cerita. Bahkan akan pernah kena COVID. Akan pernah tak bagus tu. So tak berani cerita. Susah. Apa dia buat? WA saja. Sebenarnya duit WA saja. Kalau boleh pergi ke rumah yang orang kenal saja. WA saja. Capai juga ini 1250. Nenek 7 tahun tau. Kena COVID tau. Boleh buat ini juga tau. Susah tak? Susah. Tapi yang paling penting sekali cerita Pak Hi dengan Suwani adalah selama 15 tahun buat Elkan tu, mereka ada simpanan yang besar. Simpanan ini boleh menahankan mereka semasa COVID. Dikatakan kalau income di Elkan jatuh semasa COVID, ini income, ini Elkan bisnes tak bagus dan salah. Tak boleh fikir macam ni. Kalau bisnes dia ada up dan down. Cuma gaji saja tetap Tapi gaji itu sebab bagi you sedikit saja, bagi you tetap more. Income up, down adalah bisnes. Bila kita buat bisnes, kita mesti ada mindset bisnes. Tapi kalau bila you kejar impian itu, susah. Akhirnya, yang paling penting sekali, Ibu Suwani masih hadir di dalam bukit. Betul tak? Masih bawa rakan-rakannya datang ke bukit. Sebab dia kata aku, COVID sudah over. Saya boleh start puasa lagi. Hari itu saya bagi dia puasa, saya test dia cakap, happy dia sudah boleh start. Saya sangat-sangat bersyukur di Elkan. Bukan sebabkan engineer macam Zuliana atau Ibu Elda atau engineer macam siapa tu? Dosen macam Zuliana atau dosen macam Elda atau civil engineer ke apa engineer Victor yang boleh buat Elkan tu. Macam Pak Wan yang hebat-hebat tu buat Elkan tu. Mereka tidak touch saya. Tidak menyentuh hati saya. Tapi apabila saya tengok macam Ibu Suwani macam ni, saya rasa buat Elkan tu, apa yang saya buat sebenarnya lagi besar daripada apa yang saya buat. Faham tak? Saya sekarang berdiri di pentas ini. Apa makna saya di pentas ini lagi besar daripada apa yang saya di pentas. Faham tak? Maksud hari ini, kalau saya boleh sentuh 200 orang hati Medan, lain loh. Saya sambut datang ke sini setiap hari loh. Setiap hari saya sambut datang loh. Kenapa di luar sana semua orang cakap you tak boleh lah. You tak boleh. Di sekolah cikgu tak pernah cakap, cikgu di sekolah kan, you boleh loh. Ada macam tu You tak boleh lah. You tengok itu boleh, you tak boleh loh. Balik ibu cakap, ini adik you boleh loh. Kenapa you tak boleh Betul tak? Jumpa dengan siapa pun mereka berbanding. Orang yang lagi pandai daripada kita. Akhirnya kita rasa kita tak boleh. Anda rasa macam dia? Suami cakap, tak boleh lah buat MLM. So kita tipu 10 kali, ini kali 11 ni. Nak buat lagi ke? Tak payahlah. Semua orang cakap, tak boleh. Tempat mana siapa yang cakap you boleh? Elkan saja. Elkan saja cakap you boleh. Kalau you nak berjaya, jalan dia susah, panjang. You memerlukan satu team, satu environment yang kata you boleh sampai you boleh. Kita akan cakap you boleh sampai you boleh. Adakah kita cakap tipu? Tidak. Percayalah saya. Semasa you kejar impian, you akan hairan kebesaran you. You akan
akan hairan dengan keupayaan you sendiri. Yang sebenarnya you tak tahu you ada benda itu tahu. Betul. You tengok tu Rina dia cakap, dia takkan Elken lah. Cik, saya buat cantik punya saja. You tengok saya kan, cantik kan? MRT. Cik tu lah, saya cantik saja, cantik. Tapi semasa COVID kan, 90% onset dia datang daripada MRT. Dia tidak pernah fikir tau. You tidak pernah fikir betapa hebat itu, betapa kuat you. Selangkah you tak start, you tak tahu. Saya witness terlalu ramai orang yang datang ke Elken dan dia cakap bisa. Sampai saat ni macam saya naik pentas tak mau turun. Terlalu gairah tak mau turun nanti. You percaya dulu saya di sekolah, apabila saya jumpa dengan cikgu saya nak cakap selamat pagi. Saya buka mulut saya. Itu cikgu cakap, you sakit apa ni saya? Saya takut sangat. Di sekolah saya paling takut sekali aku tahu. Bukan exam yang saya takut. Saya takut nanti cikgu cakap, baca daripada, you baca dulu, you baca, lepas tu sampai you baca. Orang start pertama yang baca, saya ke hati sudah gerubuk. Saya sudah fikir ini, kalau dia baca ayat ini sampai saya baca ayat apa, saya sudah hafal ayat itu. So, saya sangat takut di atas pentas tau. Itu duduk di kerusi sendiri, baca saya pun sampai tak boleh bernafas tau. Saya pun tak tahu kenapa saya begitu takut sekali di atas pentas tau. Hebat kan? Sampai ke Elken Bagaimana Elken boleh tukar saya sebagai seorang pemalu sampai ke hari ini jerit-jerit di atas pentas? Kenapa? Saya sendiri pun tak tahu siapa yang buat saya macam itu. Bukan seorang, ramai orang setiap hari selama 20 tahun. Anda memerlukan satu environment yang positif, yang kata anda boleh. Sebab di luar sana semua kata anda tak boleh, reject anda. Anda balik sini charge battery. Itulah yang jadi anda kalah bangun lagi. Tak ada shortcut. Belajar, improve yourself. Kalau ini tak boleh, belajar. Bukan minta belajar, macam mana belajar. Saya nak beritahu you macam mana saya belajar. Semalam after meeting dengan Pak Wik, sampai pukul 11, saya sebagai management, saya duduk sana belajar. Kenapa saya nak belajar? Saya nak tahu apa masalah orang Indonesia sekarang. Dia tanya soalan, saya belajar. Saya belajar macam mana Pak Wik, dia akan jawab sebab saya tak bawa network. Saya belajar. Kenapa saya nak belajar? Sebab saya rasa anda kalau sukses, saya tanggung jawab saya. Anda kalau gagal, tanggung jawab saya juga. Betul tak? Kalau saya bertanggung jawab atas kejayaan anda, saya perlu belajar. Sebab saya tak tahu. Management ke senior VP ke apa ke, tak kira lah. Kalau saya tak pandai, saya tak layak jadi senior VP pun. Sebab masalah ada di distributor, saya tak tahu. Saya boleh jual produk saja, keluar poster saja, itu tak guna, betul tak? So sekarang you sebagai seorang upline yang bertanggung jawab atas kejayaan downline you, adakah you betul-betul bertanggung jawab dulu? Apa dikatakan betul-betul bertanggung jawab? Apa masalah yang ada tu, you mesti own the masalah. Apa tu own? Kepunyaan masalah itu, faham? Apa tu kepunyaan? Betul tak? Masalah mudik. Biasanya dengan di sini. Orang kalau tak boleh buat Elken, dia tak ada masalah dengan Elken, betul? Masalah apa? Masalah keluarga, betul? Masalah anak dia bising-bising setiap hari, Ma, baliklah Ma, mana ni? Masalah suami, apa ni? Keluar setiap hari, sibuk-sibuk masak pun tak sedap. Anak ini jaga, saya kena jaga pula ni, you isteri kan, saya jaga anak ni. Macam tu betul? Betul macam tu tak? Kita cakap lah, dia jumpa dengan kita. Abang, saya ada masalah suami lah. Dia cakap, tak boleh dia.
Azhar masalah, tak peduli dia. Ini masalah mak betul, tak peduli dia. Kita buat Elkan, kita gosek pergi Guangzhou. Boleh macam tu tak? Tak jadi juga. Tak jadi juga. So masalah dia bukan dia tak nak pergi Guangzhou. You cakap Guangzhou bagus tau. Kita naik kapal terbang, piu. Lepas itu kita itu, ini kita shopping. Tapi masalah dia, masalah dengan mentua. Dia punya otak penuh dengan masalah mentua dia. Bukan mentua dia, tapi you cakap Guangzhou kapal terbang You ceritalah sampai Guangzhou di depan dia pun tak masuk otak tau. Sebab you tak ada keluar benda itu keluar daripada otak dia. Otak dia penuh dengan masalah, tapi you tak peduli, you tak mau peduli. Itulah sebabnya setiap kali saya jumpa dengan leader Elkan, saya sebenarnya nak betul-betul tahu apa masalah di keluarganya. Semua masalah datang daripada keluarga. Because the dream stealer is the one closest to you. Tapi you sebagai upline, you tak mau tahu dia siapa. Itulah sebabnya kalau you nak jadi seorang upline yang bagus, you mesti menjadi seorang kawan yang bagus untuk dalam you. Betul tak? Macam mana? Kita mesti tahu suami dia. Kita mesti kenal anak dia. Kita mesti tahu mentua dia. Kenapa? Kita mesti influence orang di tepi dia supaya mereka suka dengan Elkan. Kerja sebagai seorang upline adalah satu kerja yang saya paling suka di dunia ini. Sebab saya rasa saya bukan saja tukar mindset downline itu, saya boleh tukar mindset orang di tepi-tepi dia semasa dalam perjalanan dia di Elkan. Faham tak? Banyak kita perlu belajar. Nah, saya rasa sebenarnya itu mungkin salah saya, salah Elkan. Selama 20 tahun di Elkan, kita tidak sesungguh-sungguhnya bawa ramai orang Malaysia yang berjaya datang ke sini. Okay? Baru kita start sekarang. Tapi saya tak buat benda itu, anda pun jual video. Maksudnya semangat orang Medan itu hebat loh. Pak Wee betul tak? Hebat loh. Jual saya nanti boleh sampai satu meja saya letak. Dia cakap, Miss Bang, ni meja terlalu kecil ni. Tengok saya punya omset besar ni. Saya buatlah satu meja lagi supaya dia ambil gambar. Hebat loh. Sangat hebat. Bolehkah you ambil kehebatan ini semasa you cerita? Belum juga. Saya nak beritahu anda perbezaan di antara kalau anda gairah dengan produk, apabila anda gairah dengan produk, apa akan terjadi tahu? You mau tahu tak? Bila you gairah dengan produk, orang cakap Elkan tak bagus lah. You tak dengar pun. Ada orang cakap Elkan tak bagus lah. Elkan Serina tak boleh punya lah. Saya pun tak dengar pun. Elkan Serina mahal lah. You pun tak dengar pun. Betul? Elkan Serina, saya sudah makan pun tak ada apa pun. You tak dengar pun. Bila you ada confident, orang cakap tak boleh, you tak dengar punya tahu. Betul tak? Bila you jual Springer, ada semangat macam ni. Bila you jual Springer, orang reject you tak? Reject juga, tapi you tak dengar. Betul tak? Kenapa you tahu? Dia temporarily tak faham benda itu saja. Baik, nanti saya explain kepada dia. Pasti dia faham. Betul tak? Tapi orang cakap, suruh dia buat Elkan, nak fight Elite 15, 1-2-0, apa tu? 1-2-5-0. Nak fight nak Elite, tak maulah. Tak mau. Tak apalah. Itu pun saya tak sure you boleh dapat. Tak apa. Orang cakap tak mau fight saja, you dengar tau. Ada macam tu tak? Kenapa macam ni? Sebab you ada produk punya confident, tapi you tak ada peluang punya confident. Betul tak? Kenapa you tak ada peluang punya confident? Satu saja. Jarang you cerita success story leader yang lain. You banyak cerita testimoni, betul? Testimoni ini buat you confident. You jarang cerita success story Pak Suwani, Pak Suwani, sorry. Ibu Suwani, Pak Wan, okay, Pak Wan Mukris, okay, Pak Hi, ramai lagi. Ibu Hatati, you jangan cerita. Kalau you tak cerita sukses mereka, you dapat customer. Faham tak? Sangat-sangat senang saja. Now di sini, siapa adalah orang baru yang tak start Elkan business lagi? Boleh angkat tangan tak? Orang baru, pertama kali.
Berapa orang yang belum start Elkan business lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang sudah consume Elkan produk tapi belum start business punya? Angkat tangan. Sudah consume produk, belum start Elkan business punya? Okey. Siapa sudah start Elkan business punya? Angkat tangan. Yang lain yang tak angkat tangan itu apa itu? Ada kumpulan yang lain lagi? Saya pun pelik. tak makan, tak buat, dia semua bukan. Okey, tak apa. Tak apa. Saya akan datang ke sini setiap kali sampai anda percaya. Yes. Tak usah saya cerita banyak-banyak. Saya akan ambil action, tunjuk kepada anda. Anda ini berbaloi saya buat. Boleh? Kalau saya boleh percayakan orang Indonesia sampai 100 jutawan, saya tak percaya. Saya tak boleh buat ini. Apa yang saya akan buat? Saya akan bawa tim yang hebat. Saya ada ramai lagi leader di Malaysia. Mereka akan datang. Macam mana kita boleh kerjasama dengan leader, mentor-mentor di Malaysia? Tak kira mereka apply ke bukan apply, kita belajar. Apa yang dikatakan belajar? Dengar di sini ya. Bisnes ini bukan bisnes jualan. Bisnes ini adalah bisnes borrow power. Faham borrow power tak? Pinjam kuasa. Macam mana kita pinjam kuasa? Sangat senang saja. Bila jumpa dengan Pak Wik, jangan malu tanya Pak Wik. Bukan saja you pergi jumpa dengan Pak Wik, bawa tim you. Pak Wik, ini tim saya. Dia cakap dia tak ada customer lagi. Dia sudah jual habis. Bolehkah you bagi sedikit nasihat kepada dia? Borrow power. Faham itu borrow power tak? Dia duduk di sana 24 jam. Jangan bagi dia senang. Jangan cakap saya sudah belajar habis. Habis saya belajar di Pak Wik. Tak ada apa-apa nak tanya lagi tu. Saya cakap, belajar sampai habis lah, sudah tak ada tanya. Saya banyak observe siapa-siapa di dalam meeting ini. Saya boleh predict bootcamp yang seterusnya dia akan meletup. Apa yang saya observe? You nak tahu masa-masa saya tengok tak? Saya sudah 20 tahun di Elkan. Setiap kali saya buat OPP macam ni, saya tahu siapa akan berjaya, siapa tidak akan berjaya. You tahu macam mana? You nak tahu macam mana? Bukan rambut dia yang cantik ke, seksi ke, bukan. Saya tengok perangai dia semasa meeting. Kalau dia ada buat catatan, saya rasa dia akan berjaya. Kalau dia ada buat video, saya rasa dia akan berjaya. Walaupun dia duduk di sana, tapi level belajar dia, level yang dia partisipasi dia lain. Kalau dia tidur, saya cakap, mungkin next time saya akan duduk. Sebab dia belum sedih lagi. Tak apa. Sebab dia datang, dia cuba nak tengok apa itu bootcamp dan misfan tu apa benda tu kan. Dia cuba nak tengok saja kan. Tak apa. Saya akan fokus dengan orang yang mahu saja. Saya akan pergi jumpa dengan dia. Bolehkah saya buat appointment dengan dia selepas bootcamp? Sebab saya nampak perangai dia nak berjaya. Orang yang nak berjaya tu, dia ada aura yang berlainan tu. Percaya tak? Dari jauh saya boleh nampak orang. Bila dia nampak saya, mata dia tapi kalau saya nampak seorang leader, saya pergi toilet, dia nampak saya, dia jalan macam ni. Dia pusing begitu. Saya akan jumpa dengan dia, saya tahu dia ada masalah. Saya akan cakap, Pak Wan, Pak Wan dah cakap tadi. Tetap juga minum teh. Bersyukurlah di satu Elkan, setiap orang mahu berjaya. Mana you pergi cari tempat macam tu? Kita cari signal you happy ke tak happy. Saya nak tolong you, saya nak tolong you. Sebab saya tak akan berjaya kalau you tak berjaya. Saya punya gaji bergantung kepada kejayaan anda. Nak bagi saya gaji tak? Bukan macam ni. Apa itu orang yang nak belajar? Dia ambil catatan. Dia video. Sebab dia nak hantar benda itu kepada downline dia.
Semasa belajar, dia teks. You tak datang belajar, you rugi loh. Tengok sekarang itu budak gila Misbah itu atas pentas loh. Dia cakap apa saya tak tahu, tapi saya rasa syok lah. Dia hantar 10 WhatsApp. Hantar. Lain kali you mesti datang loh. Dia tengah buat kerja. Dia kena buat tiap. Bila dia jumpa dengan Pak Wik kan, dia bawa ramai orang pergi jumpa Pak Wik. Saya akan observe tau. Lepas tu saya akan tanya Pak Wik, tadi ada siapa leader yang jumpa dengan you? Apa yang dia tanya dengan you? Begitu sampai hati saya nak cari insan kekunci saya. Saya sebagai company pun ada insan kekunci. Faham tak? Anda mesti menjadi insan kekunci upline Anda. Bagaimana? Anda tunjuk kepada upline you, saya, Pak Wan, saya adalah orang itu yang you cari saya. Boleh macam tu tak? Saya dah orangnya, saya. Jangan itu upline cakap, saya rasa you boleh berjaya. Upline, bukan saya. Bukan saya dong. Tapi datang bukan dong. Bukan saya. Tapi mau duit dong. Bukan saya. Tapi mau pergi Guangzhou dong. Bukan saya. Kenapa setiap kali you cakap bukan saya, upline cakap, siapa dapat? You tak ada tunjuk signal you mau. Saya percaya satu saja di dalam dunia ini. Tak tahu apa yang saya percaya. Saya percaya kuasa positif. Dalam dunia ini saya percaya kuasa. Kalau saya fikir negatif, 3 hari selepas itu mesti ada benda yang tak bagus akan terjadi kepada saya. Terjadi kepada aku. Tak berani saya fikir negatif. Tidak berani saya fikir. Saya sangat percaya dengan aura positif. Macam mana saya boleh buat saya sentiasa aura positif dengan saya? Setiap kali saya tengok sesiapa pun, saya tengok kebaikan dia saja. Kebaikan saja. Saya abaikan yang negatif dia. Macam mana saya boleh belajar sampai satu hari. Hari ini, setiap orang yang saya jumpa, saya rasa dia boleh. Itu memerlukan satu falsafah, satu knowledge, satu pelajaran bagi saya tahu. Kalau dia macam budak suan, ibu suan, budak suan. Saya cakap, orang senior macam ni, walaupun action dia sangat slow, tapi dia sangat loyal. Saya akan psycho saya sendiri. Walaupun dia tak boleh buat online, tapi customer dia tak pandai online, maka cut price tak ada masalah. Bagus juga. Sebab dia tak pandai online. Kalau saya tengok ibu cantik macam Fanny ke siapa? Fanny saya cakap, cantiknya. Kalau dia buat DX betul-betul. Tapi saya kena fikir, budak cantik mungkin dia ada banyak belum. So saya kena jaga-jaga dia supaya dia tak nampak belum lain. Setiap orang itu ada kebaikan dan kelemahan dia. Saya pilih, saya percaya, saya besarkan kelebihan dia. Saya tutup mata, tak nampak kekurangannya. Kalau you boleh buat macam ni, you boleh mengasuh sesiapa pun di dalam dunia ini berjaya di awal. Percaya tak? Percaya. Satu. Percaya kepada setiap hari you tengok orang itu positif, orang itu akan jadi positif. Percaya kepada setiap orang yang ada di sini. Sebenarnya dia tak faham dia sendiri. Dia tak faham dia sangat-sangat power. Sangat-sangat power. Sesampai you jumpa dengan dia, cakap dengan you sangat power, sampai dia rasa dia power. Don't give up. Don't give up to praise people. Don't give up to give hope to people. Itu adalah kerja saya saja. Kerja saya sangat senang saja. Kerja saya membesarkan impian anda saja. Kerja saya membagi anda keyakinan buat bisnes ini. Kenapa saya nak malu? Kenapa saya nak malu membesarkan impian orang lain, membesarkan keyakinan orang lain? Satu hari nanti you pergi buat sharing Elkena, you akan rasa malu. Kenapa you rasa malu tahu? Sebab you rasa hari ini
saya akan ambil duit daripada dia. Dia sudah sangat susah loh. Saya nak ambil duit dia lagi. Naik nafas. Ketuk pintu. Halo, saya nak ambil duit daripada you. Saya buat benda itu, saya berasa sangat susah loh. Tapi kalau hari ini you pergi jumpa dengan siapa yang cakap dengan dia, satu hari nanti you akan terima kasih kepada saya sebab hari ini saya jumpa dengan you. Boleh fikir macam itu tak? You tengok di sini, siapa tidak terima kasih kepada Elton yang ubah hidup dia? Semua naik petang di sini cakap terima kasih kepada upline-nya. Kenapa you nak rasa malu you share Elton? So you boleh dapat semangat daripada story macam ni, boleh tak? So setiap kali anda mesti charge battery ke meeting yang besar macam ni. Kereta kan ada kereta kan kita ada bawa pergi servis tak? Setiap kali 4 bulan pergi servis, betul? Betul tak? Handphone ada pergi servis tak? Ada tak? Toilet kena servis tak? Kena kan? Aircon kena servis tak? Kena kan? Sini lagi kena servis loh. Sini selalu out of alignment dia. Datang sini, hot, hot, hot. Besok, hot. Besok lagi, hot sedikit. Lagi besok, bukan. Apa tu Besok lagi pista. Siapa tu Siapa So terlupa loh. Betul tak? Motivasi itu macam rokok you hisap pendek sikit. Lagi hisap lagi pendek sikit. Hisap sudah habis. Itu kita motivasi. So sebagai seorang upline, kalau anda betul-betul nak buat bisnes Elken dengan di sini kalau anda betul-betul nak buat Elken bisnes, anda perlu cari satu mentor. Kerja pertama, cari satu mentor. Orang yang bawa anda datang ke sini, anda mesti tunjuk kepada dia, upline, saya lah orang yang you nak cari. Boleh buat macam itu. Saya lah orang yang you nak cari. Bagi masa kepada saya, bagi tumpuan kepada saya, berbaloi you ajar saya akan bukti kepada you, saya boleh. Betul tak? Kalau satu lagi, kalau you nak berjaya di dalam hidup, tanggungjawab kita sendiri. Tanggungjawab kita sendiri bagi cari orang yang positifkan kita. Jauhkan diri daripada orang yang negatifkan kita. Betul tak? Di sini banyak orang yang positifkan anda. Cari dia. Nah, apa yang anda buat selepas ini? 2 hari sudah siap. Kita sudah happy lah. Kita sudah tengok banyak mock check lah. Kita sudah tengok semua inilah. Akhirnya apa yang you nak dapat dari sini? You nak dapat satu perubahan. Kalau langsung tak ada perubahan selepas 2 hari punya training, dikira training itu tidak efektif. Saya nak anda satu perubahan saja. Anda sekarang fikir 5 minit saya akan tanya. Pilih satu perubahan yang anda akan buat selama 7 hari selepas meeting ini. Boleh tak? Satu perubahan. Cakap, mungkin Miss Pang, saya sudah tak buat sharing Elken selama 2 tahun. Saya akan start sharing besok 3 appointment. Apa-apa saja. Boleh tak? Bolehkah anda? Fikir sekarang. Saya nak anda share di antara meja anda, apakah satu perubahan yang anda akan buat selepas 2 hari ini. Boleh tak? Kita start sekarang Boleh tolong uruskan? Share sesama you punya kumpulan. Boleh tak? Nanti saya turun Boleh? Cuba